Akila memang sedih dah tak ada mama, papa dan adik. Tapi Papa Chu dah janji nak jaga kami berdua. Itu kata Nur Firuza Akila, 4 tahun, iaitu anak kedua pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan di kilometer 6.3 Lebuh Raya Duke Sabtu lalu. Dalam kejadian itu, bapa kanak-kanak terbabit Fairuz Nizam Hussein, 35 tahun, isterinya Nova Safitri Azhari, 27 tahun dan bayi pasangan itu Nur Firuza Anissa, 6 bulan, maut akibat kecederaan parah yang dialami. Insiden jam 1 pagi itu dikaitkan dengan tindakan 6 kereta Perodua Myvi yang berlumba di lebuh raya itu sebelum merempuh pacuan 4 roda model Pajero dinaiki 3 mangsa itu. Nur Firuza Akila dan kakaknya Nur Firuza Amira, 7 tahun, bagaimanapun terselamat kerana berada di rumah nenek mereka di Putrajaya. Kedua beradik yang ditemui wartawan Harian Metro jelas masih bersedih dan sukar untuk berkata-kata. Nur Firuza Akila berkata mereka masih bernasib baik kerana bapa saudaranya Faiz Nur Ashraf Hussein, 25 tahun, yang dipanggilnya Papa Chu, sudi menjaga mereka. Sementara itu, Faiz Nur berkata dia yang bakal berumah tangga pada Oktober tahun ini redha dengan takdir dan sanggup menjadi bapa segera kepada kedua beradik malang itu. Mahkamah Magistrate sebentar tadi membenarkan bekas pelakon dan model sambilan Shana Avril yang mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan perbuatan lucah di tempat awam di Jalan Petaling, diikat jamin RM7,000 selepas 8 hari wanita itu ditahan. Magistrate Siti Raziah Kamarudin membenarkan Shana atau nama sebenar Pansana Avril Shaulauda diikat jamin oleh adiknya yang hadir dalam kes sebutan itu. Tertuduh berasal dari Sabah, memakai jaket hitam dan skirt putih. Mengikut pertuduhan, Shana didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Petaling jam 2.07 petang pada 23 April lalu. Mahkamah turut meletakkan syarat tambahan supaya Shana melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran 2 minggu sekali, menyerahkan pasport serta dilarang meninggalkan Semenanjung sehingga kes selesai. Tidak sempat menikmati hasil jualan barang curi, seorang suspek dicekup bersama 2 lagi rakannya selepas memasuki perangkap yang dipasang mangsa sendiri. Malah suspek langsung tidak menyedari pergerakan mereka diperhatikan pihak berkuasa yang dimaklumkan mangsa terlebih dulu sebelum bertemu di lokasi pertemuan yang dirancang. Dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi Rabu, mangsa menghantar kiriman SMS kepada suspek yang dipercayai mencuri rim kenderaannya beberapa hari lalu dan menyatakan minat untuk membeli rim itu selepas menemui iklan yang dimasukkan suspek ke dalam portal mudah.my. Harian Metro difahamkan suspek yang tidak menyedari jerat yang dipasang mangsa kemudiannya bersetuju untuk berjumpa bagi tujuan pembelian rim itu. Suspek tiba di lokasi mangsa kemudiannya bertemu dengan suspek yang tiba di lokasi kejadian bersama 2 lagi rakannya menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Bagaimanapun hasil pengecaman mangsa terhadap barang miliknya yang dicuri, beberapa soalan diajukan kepada suspek sebelum dia kelihatan gelisah, malah berlaku sedikit pergelutan ketika dicuba meloloskan diri. Jerat yang dipasang akhirnya mengena dan suspek itu dicekup bersama 2 lagi rakannya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Azbi Abu Kasim ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana kesalahan mencuri dan jika disabitkan kesalahan, suspek bakal berdepan hukuman penjara. Sidatan awal mendapati bahawa kedua-dua suspek ini tiba daripada Chennai, datang daripada Chennai ke KLA 2, dan sidatan mendapati kedua-dua suspek ini merupakan kali pertama melawat ke Malaysia. 3 cubaan menyeludup dadah dan ganja berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur masing-masing pada 23 April dan 3 Mei lalu. Pengarah Kastam KLIA Datuk Cik Omar Cik Lim berkata ia membabitkan rampasan keseluruhan berjumlah 11.11 kg dadah jenis metamfetamin dan 979 gram ganja mampat dianggarkan bernilai 2.1 juta ringgit.
Katanya kes pertama dilaporkan pada 23 April lalu membabitkan rampasan 10 tin makanan dari sebuah parsel barangan di mana 7 tin mengandungi 692 gram metamfetamin dan 979 gram ganja mampat. Manakala kes kedua dan ketiga pula dilaporkan pada 3 Mei lalu membabitkan rampasan 2 beg galas dari 2 lelaki warga India. Kedua-dua beg masing-masing mengandungi 5.6 kg dan 4.82 kg bernilai keseluruhan 1.9 juta. Katanya kedua-dua suspek warga India berusia 42 dan 49 tahun itu ditahan reman selama 7 hari di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Maksudnya kita suspek lah, dia memang yang sama lah. Seorang guru wanita kecewa apabila mendapati bayi perempuannya yang ditinggalkan bersama pengasuh di sebuah taska cedera di bahagian muka dan mulut akibat digigit. Bayi malang itu, Nur Aminah Nabila Ahmad, 6 bulan, mengalami luka pada hampir keseluruhan wajahnya selain pergelangan tangan kanan dan telinga selepas dihantar untuk jagaan pengasuh di sebuah taska di Pandan Indah. Bapa bayi itu, Ahmad Mat Seman, 44 tahun, berkata dia bergegas ke taska selepas dimaklumkan pengasuh yang menghubungi isterinya Izurni Ibrahim pada jam 1.45 petang Selasa meminta mengambil bayi mereka. Ahmad mendakwa turut terdapat kesan darah kering pada telinga dan selimut bayinya itu. Katanya pemilik taska terbabit tidak memohon maaf, malah mencabar mereka untuk membuat laporan polis. Susulan itu dia membuat laporan polis di Balai Polis Pandan Indah sebelum membawa anaknya ke hospital untuk menerima rawatan. Kenapa kejam sangat hingga sanggup bunuh ibu saya? Itu kata anak Nur Salina Nazir, 36 tahun, yang mati dibunuh teman lelakinya di hadapan sekolah agama di Kuala Kubu Baru pagi Selasa. Nur Naslin Tafika Muhammad Nasir, 14 tahun, anak sulung arwah, turut terkilan dan sebab kerana tidak sempat memandikan arwah ibunya kerana berada di asrama ketika pengebumian. Selain Naslin Tafika, mangsa meninggalkan 3 lagi anaknya, Rashika 9 tahun, Batrisha 8 tahun dan Nasim Mikhal 7 tahun. Dalam kejadian itu, mangsa ditemui mati dengan 7 kesan tikaman di dalam kereta miliknya. Suspek yang juga teman lelaki mangsa diberkas beberapa jam kemudian di rumahnya di Kuala Kubu Baru dan kini direman bagi membantu siasatan. Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Samad Mat berkata kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ustaz waktu saya sekolah agama itulah. Dia mengajar saya waktu saya darjah 3 dan saya memang tak berminat dia. Waktu saya mula kenal dia waktu darjah 3 tu memang saya tak suka. Lepas tu tahun lepas dia guru kelas adik saya waktu darjah 2. Sejak itulah dia mula kenal dengan ibu sebab ibu pun buka bisnes top up. Jadi dia orang muda selalu nak top up kak RM30 melalui WhatsApp kan. Lama-lama mula akrab lagi. Lepas tu tiba-tiba ibu kata nak kahwin dengan dia. Saya dah cakap jangan tapi tak tahulah ibu tak dengar kan. Dua pemandu Pro2 Myvi termasuk seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Trafik Kuala Lumpur atas tuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 beranak di lebuhraya Duke awal pagi Sabtu lalu. Pembantu pengurus restoran Siti Nur Aini Muhammad Said, 35 tahun dan juruteknik Muhammad Fizal Reza, 31 tahun, masing-masing membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa memandu secara berbahaya dan menyebabkan kematian Fairuz Nizam Hussein, Nova Safitri Azhari dan anak mereka Nur Firuza Anissa di lebuhraya Duke kilometer 6.2 dari arah Ulu Kelang menghala ke Jalan Duta pada jam 1.05 pagi 2 Mei lalu. Bagi perbuatan itu, mereka didakwa di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum RM20,000 selain lesen memandu digantung. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM9,000 setiap seorang dengan seorang penjamin selain menggantung lesen memandu dan pasport diserah kepada mahkamah sehingga kes selesai serta menetapkan 22 Jun untuk sebutan semula kes. Sudah bagi saya masuk. Okey. Sudah masuk. Okey.